Matematik tingkatan 2, bab 10, keturunan garis lurus. D. Menentukan keturunan. E. Penyelesaian masalah yang melibatkan keturunan garis lurus. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. Okay, untuk D dan E, kita tengok standard pembelajaran. Menentukan keturunan suatu garis lurus. Menyelesaikan masalah yang melibatkan keturunan garis lurus. Okay, kita ulang kaji semula 3 rumus yang kita akan guna dalam bab 10. Okay, untuk rumus 1, kalau soalan bagi kita jarak mencancan dan jarak mengufuf di antara dua titik, kita akan menggunakan rumus ini. Keturunan sama dengan jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Untuk rumus 2, jika soalan memberi kita koordinat bagi dua titik, kita akan mencari keturunan menggunakan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Untuk rumus yang ketiga, jika soalan memberikan kita pintasan X dan pintasan Y garis lurus, kita akan mencari keturunan menggunakan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Contoh 1. Hitung keturunan garis lurus dalam setiap rajah yang berikut. Untuk A dan B ini, dia bagi kita segitiga bersudut tegak. Dia memberikan jarak mencancan dan jarak mengufuf. Jadi untuk mencari keturunan, kita akan menggunakan rumus 1, iaitu jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Jadi untuk A, keturunan sama dengan jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Jadi kamu kena ambil nilai yang betul untuk ganti masuk ke dalam rumus ini. Jarak mencancan di sini merujuk kepada jarak untuk garis tegak. Garisan yang tegak di sini 80 cm. Jadi kamu tulis 80 bahagi dengan jarak mengufuf 40. Bila bahagi, kamu akan dapat keturunan sama dengan 2. Okey, kita tengok B. Keturunan sama dengan jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Jadi, dia sama dengan 3 bahagi dengan 8. Disebabkan 3 tidak dapat bahagi dengan 8, jadi kita biarkan jawapannya dalam bentuk pecahan. Ini jawapan untuk B. Contoh 2. Hitung keturunan suatu garis lurus yang melalui setiap pasangan titik berikut. Soalan A dan B ni, dia ialah satu sata ke atas. Di sini ada 2 titik pada satu garis lurus. Jadi kita akan mencari keturunan menggunakan rumus yang kedua, iaitu M sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Jadi langkah pertama, kamu kena labelkan titik asalan ni, koordinat dia sebagai sifar-sifar. Okey. Tandahkan X1, Y1, X2, Y2. Kita mencari keturunan MOA. Sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okey, yang di sini Y2 di sini ialah 6. 6 tolak dengan sifar. Bahagi dengan 3 tolak dengan sifar. Jadi kamu akan dapat 6 bahagi dengan 3. Keturunan sama dengan 2. Okey. Untuk soalan macam ni, kalau koordinat dia dari asalan sambung ke satu titik yang lain, kita juga boleh mencari menggunakan rumus ini,
iaitu keturunan sama dengan y per x. Iaitu kamu akan guna koordinat y, 6 bahagi dengan 3, kamu akan terus dapat keturunan dia, iaitu 2. Kalau kamu lupa rumus ini, kamu guna rumus 2 yang kita sentiasa guna, iaitu y2 tolak dengan y1 bahagi dengan x2 tolak dengan x1. Okey, sekarang kita tengok B. Di sini ada 2 koordinat. Satu mula daripada asalan melalui titik C. Jadi, kamu labelkan titik asalan dia sebagai sifar-sifar. Tandahkan x1, y1, x2, y2. Mencari keturunan OC menggunakan y2 tolak dengan y1 bahagi dengan x2 tolak dengan x1. Jadi, 5 tolak dengan sifar bahagi dengan negatif 6 tolak dengan sifar. Kamu akan dapat jawapan negatif 5 per 6. Kita akan tuliskan tanda negatif ni di depan sini ya. Kalau kamu nak cari menggunakan rumus yang satu lagi, kalau garisan tersebut, untuk keturunan garisan tersebut mula daripada asalan dengan satu titik, kita boleh mencari menggunakan y per x. Kalau kamu lupa rumus ini, cari guna rumus yang biasa kamu guna. Contoh 3, diberi keturunan garis lurus PQ ialah 3 per 4. Cari nilai y. Soalan ini sudah bagi kita keturunan garis lurus PQ. Dia suruh cari koordinat y bagi titik Q. Di sini ada 2 koordinat, jadi kita akan cari menggunakan rumus yang kedua, iaitu y2 tolak dengan y1 bahagi dengan x2 tolak dengan x1. Sama dengan MPQ. Jadi, untuk titik P dan titik Q, kamu labelkan mana satu x1, y1, mana satu x2, y2. Kita akan guna koordinat ini ganti masuk ke dalam rumus yang kamu tulis tadi. Jadi, y tolak dengan 1 bahagi dengan x2 ialah 6. 6 tolak dengan kurungan negatif 2. Sama dengan 3 per 4. Okey, permudahkan yang depan ini. Y tolak 1 bahagi negatif-negatif di sini akan jadi positif. Jadi, 6 tambah 2 akan jadi 8. Sama dengan 3 per 4. Kalau soalan macam ini, kita akan cari nilai y dengan menggunakan cara darab bersilang. Yang ini ya. Kamu tandahkan menggunakan pen warna merah. Bila kamu darab bersilang, yang ini mesti letak kurungan. Jadi, 4 kurungan y tolak dengan 1 sama dengan 3 darab dengan 8. Untuk kurungan ini, 4 darab dengan y, kemudian 4 darab dengan negatif 1. Kamu akan dapat 4y tolak 4 sama dengan 24. Tolak 4, kita akan pindahkan ke belakang. Dia akan jadi tambah. Jadi, 4y sama dengan 24 tambah 4. Okey, untuk mencari y, kita akan, ini ialah darab. Darab pindah akan jadi bahagi ya. Jadi, y sama dengan 28 bahagi dengan 4. Kamu akan dapat y sama dengan 7. Okey. Daripada langkah ini, kita juga boleh cari menggunakan cara yang satu lagi ya. Okey. Mula daripada langkah ini ya. Kita guna cara satu lagi. Okey, ini ya. Sebab ini ialah bahagi. Bahagi 8 pindah ke kanan akan jadi darab 8. Dia sama dengan 3 per 4 darab dengan 8. Ini ya. Di sini, 8 di atas, 4 di bawah, kamu boleh permudahkan dia. Kamu akan dapat 3 darab dengan 2.
Jadi, Y tolak dengan 1 sama dengan 6. Tolak 1 pindah ke belakang akan jadi tambah 1. Jadi, Y sama dengan 6 tambah dengan 1. Y sama dengan 7. Kamu boleh pilih mana satu cara yang sesuai dengan anda untuk selesaikan soalan ini. Contoh 4. Diberi keturunan garis lurus ialah 3, cari nilai V. Di sini satu garis lurus memotong paksi X dan paksi Y. Jadi kita boleh mencarinya menggunakan rumus pindasan, iaitu negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X sama dengan keturunan. Jadi V di sini, dia ialah pindasan X. Negatif 18 ialah pindasan Y. Gantikan nilai yang ada di sini ke dalam rumus yang kamu tulis tadi. Jadi negatif, pindasan Y ialah kurungan negatif 18 bahagi dengan pindasan X, V. Sama dengan keturunan 3. Jadi, negatif darab dengan negatif kamu akan dapat positif. Jadi, 18 bahagi dengan V sama dengan 3/1. Okey, kita akan cari nilai V dengan menggunakan pendarapan persilan. Okey, tandahkan dekat sini. Anak panah. Ini maksudnya 1 darab dengan 18, 3 darab dengan V. Jadi kamu akan dapat 3V sama dengan 18. 3V di sini kita mau cari V. Darab pindah akan jadi bahagi. Jadi V sama dengan 18 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat V sama dengan 6. Kita juga boleh mencari nilai V menggunakan cara yang satu lagi, iaitu menggunakan konsep kadaran. Daripada langkah ini, kita akan cari apa nombor bila kita darab, dia akan jadi, darab dengan 3, dia akan jadi 18. Maksudnya, 3 darab dengan 6. Jadi, kamu catat di sini. 3 darab 6 akan jadi 18. Dekat bawah sini pun sama. Jadi, V sama dengan 1 darab dengan 6. Kamu akan dapat jawapan V sama dengan 6. Contoh 5. Diberi keturunan garis lurus JK ialah 7/5. Cari koordinat titik J. Garisan ini memotong paksi X dan paksi Y. Dan soalan memberikan keturunan garis lurus. Jadi kita akan mencari menggunakan rumus keturunan. Negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X sama dengan keturunan. Negatif 5 di sini berada di paksi X, jadi dia ialah pindasan X. Titik J ni berada di paksi Y, jadi dia ialah pindasan Y. Kita akan gantikan nilai ini ke dalam rumus yang kita tulis tadi. Negatif pindasan Y bahagi dengan kurungan negatif 5 sama dengan 7/5. Negatif darab dengan negatif di sini akan jadi positif. Jadi kita tulis semula pindasan Y bahagi dengan 5 sama dengan 7 bahagi dengan 5. Kita akan pindahkan bahagi 5 di depan ni ke belakang. Bahagi pindah akan jadi darab. Jadi 7/5 darab dengan 5. Kamu akan dapat pindasan Y sama dengan 7. Jadi kamu boleh tulis di sini. Yang dekat sini, nilai dia ialah 7. Okey, soalan suruh kita cari koordinat titik J. Kita lihat ke paksi X. Koordinat X dia ialah 0. Koordinat Y dia 7. Maka, koordinat J ialah 0, 7. Kamu mesti letak kurungan. Contoh 6. Diberi koordinat titik A 14, B, P 0 dan C 11Q. Terletak pada satu garis lurus. Jika keturunan garis lurus AC ialah negatif 1/2.
cari nilai P dan Q. Kamu lukiskan titik A, B dan C pada satu garis lurus. Soalan bagi kita, keturunan garis lurus sama dengan -1/2. Jadi kita akan mencari menggunakan maklumat yang dibagi oleh soalan. Sebab kita mau cari keturunan titik A dan titik C. Jadi kita menggunakan rumus Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1 sama dengan MAC. Jadi, kamu tandakan titik A sebagai X1, Y1, titik C, X2, Y2. Kita guna maklumat dua titik ini, ganti masuk ke dalam rumus yang kamu tulis tadi. Jadi, Q tolak 4 bahagi dengan 11 tolak 1 sama dengan -1/2. Yang depan ini kamu permudahkan dia. Jadi kamu akan dapat Q tolak 4 bahagi dengan 10 sama dengan -1/2. Kita mau cari nilai Q. Kita boleh pindahkan bahagi 10 ni ke kanan. Dia akan jadi darab 10. Jadi Q tolak 4 sama dengan -1/2 darab dengan 10. Yang jawapan dekat belakang sini kamu akan dapat -5. Tolak 4 pindah ke kanan akan jadi tambah 4. Q sama dengan -5 tambah 4. Q sama dengan -1. Kita sudah jumpa jawapan untuk Q. Sekarang kita nak cari nilai P. Okey. Disebabkan titik A, B dan C terletak pada satu garis lurus, kita boleh membuat kesimpulan keturunan garis lurus AB sama dengan keturunan garis lurus AC. Jadi, kita akan mencari menggunakan rumus keturunan untuk titik A dan B. Okay, kita menggunakan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1 sama dengan MAP. Okay, tandakan titik A sebagai X1, Y1, titik B, X2, Y2. Ganti masuk ke dalam rumus ini. Kamu akan dapat sifar tolak 4 bahagi dengan P tolak dengan 1. Sama dengan -1/2. Yang ini -4 bahagi dengan P tolak 1 sama dengan -1/2. Untuk mencari nilai P, kita akan menggunakan penerapan bersilang. Kamu tandakan. Ini ya. Jadi, kamu akan dapat P tolak 1 bila darab 1 akan dapat balik P tolak 1 sama dengan -2 darab dengan -4. Yang ini negatif dan negatif akan jadi positif 8. Tolak 1 pindah ke kanan akan jadi tambah 1. P sama dengan 8 tambah 1. Jadi kamu dapat nilai P sama dengan 9. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.